Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 masih lagi dalam bab mazi. Bab air mazi dan selain daripadanya. Hadis yang ke-26, al-hadits as-sadi'u wal-'ishrun, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma fa uhriqa alaihi. Maksud hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, datangnya seorang Arab Badui, orang kampung. Lalu dia kencing di kawasan penjuru masjid. Lalu orang ramai, iaitu para sahabat yang ketika itu di dalam masjid, melarang dia, mengherdik dia. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat mengherdik si Arab Badui yang sedang kencing itu. Falamma qada baulahu, takala Arab Badui itu selesai kencing dia, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat supaya mengambil bidanu bimma, satu dayung, satu apa dia panggil, cetong, satu timba, satu timba air, fa uhriqa alaihi, lalu disiramkan air itu ke atas air kencing itu. Melalui hadis ni, nak beritahu mula-mula adalah cerita tentang seorang Arab Badui. Yang mana orang Arab Badui ni biasalah, dia duduk di kampung, dia duduk di jauh, di pendalaman, kan? Bukan duduk di kawasan desa, di kawasan bandar. Jadi dia mereka ni orang kampung, orang hulu lah, orang panggil orang hulu ataupun orang darat, kan? Kita panggil orang darat ataupun orang asli, kan? Mereka ni jarang yang bertemu dengan orang-orang yang bandar, orang-orang kampung biasa. Maka biasa ilmu mereka ni tak tahu sangat ilmu dan tak tahu sangatnya tentang adab, kan? Beradab. Jadi mereka ni ikut keadaan kebiasaan dia lah. Ada tempat mana-mana yang rasa sesuai, dia kencing lah situ. Dan akhlak mereka ni biasa lebih keras nak dibandingkan dengan orang-orang yang orang-orang bandar biasa ni. Jadi tak pelik lah, di kalangan sahabat Nabi pun ada juga di kalangan Arab Badui yang beriman. Jadi kencing di dalam masjid, cerita yang mana kencing di dalam masjid, ketika sedang kencing itu sahabat marah lah. Sahabat marah, kenapa pula pergi kencing situ? Jadi pakak-pakak marah lah, pakak tengking, pakak perdiknya si Arab Badui ini. Nabi SAW bila melihat itu, Nabi SAW larang, jangan diherdik, jangan dikata apa, jangan disuruh berhenti, biar kencing je.
Kemudian Nabi SAW meminta air, minta air, satu timba air, satu cetung air, lalu diminta supaya dituangkan di atas air kencing itu. Dan di dalam Masjid Nabawi ketika itu adalah lantai dianya, lantai biasalah, lantai tanah gitu je. Lantai tanah kering, gitu saja. Bukanlah adanya marmer seperti mana sekarang. Jangan pula kita bayangkan macam marmer seperti mana sekarang ini, kan? Ataupun ada kapet-kapet ke apa semua sekali, tidaklah seperti mana zaman sekarang ini. Yang mana di zaman Nabi SAW dulu, tiang-tiang itu dibuat dengan tiang kurma. Kemudian atap pula dibuat dengan pelepah-pelepah kurma. Jadi adanya tiang-tiang dinding-dinding sedikit. Kemudian yang pentingnya ada atap lah. Itu sajalah Masjid Nabawi ketika itu. Dan biasalah, tidak adalah sampai pagar seperti mana zaman sekarang. Itu jauh bezalah dengan keadaan yang di zaman sekarang. Sehingga dalam hadis Nabi pun ada beritahu, biasa anjing pun biasa selalu juga masuk di kawasan masjid, keluar masuk. Seperti mana dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih ada beritahu juga cerita tentang itu. Kemudian maka bila bila si Arab Badui ini masuk ke dalam masjid, jadi dianggap biasa je lah ada di kawasan tepi-tepi masjid tu, dia rasa nak kencing, dia kencing je lah situ. Jadi bagi dia okey lah kencing situ sebab dia kencing di kawasan penjuru. Biasa kalau di kampung-kampung dia, kalau nak kencing, dia kencing lah di kawasan penjuru mana-mana, kan? Jadi ada hikmah jugalah si Arab Badui ini kencing di dalam masjid. Maka sampai sekarang inilah masjid sudah adanya perubahan, yang mana di masjid sudah adanya tandas-tandas. Mana kalau orang-orang yang pergi ke masjid bila dia nak kencing apa semua sekali, dia boleh pergi ke tandas. Maka hasil daripada cerita-cerita beginilah berlakunya perubahan-perubahan. Bukan dia ni seorang yang nak kencing, bukan Arab Badui ni seorang yang nak kencing, siapa-siapa yang pergi masjid pun nak kencing. Jadi lama kelamaan berlakunya perubahan, buat masjid tu ada tandas. Sehingga kalau kira-kira zaman sekarang ni pun kadang-kadang tandas tu pun seolah-olah macam masjid ada tandas tu, besar yang tandas tu, kan? Kerana keperluan lah, kan? Masjid dah besar, mesti tandas pun kena besar lah juga, kan? Sesuai dengan jemaah yang nak datang yang ramai, maka kena bagi ada ruang lah untuk ke tandas. Jadi ni hikmah-hikmah di sebalik cerita lah. Hikmah-hikmah di sebalik cerita ini. Kemudian nak beritahu juga sini, hadis ini nak beritahu tentang akhlak Nabi lah. Nabi SAW, akhlak dia ni sangat mulia lah. Nabi SAW ni, dia tak kira orang tu jenis orang yang jenis macam mana, orang yang bangsawan ke, orang yang golongan miskin ke, golongan yang duduk di kampung ke, duduk di jauh pedalaman ke, Nabi SAW buat kira dengan semua orang. Jadi faedah daripada hadis ini, yang pertama sekalinya adalah kencing, bila kencing di tanah, boleh disucikan ia itu dengan air, dan tidak disyaratkan mesti kita kena cungkil tanah itu keluar daripada tempat dia. Tidak syarat gitulah. Maka cukup dengan disiramkan air di tanah itu, sesuai dengan panduan hadis inilah. Yang kedua, hadis ini nak beritahu tentang kehormatan masjid. Jadi masjid ni kena bersih daripada segala kotoran, najis, dan juga benda-benda busuk. Seperti mana dalam hadis pun ada beritahu, masjid ni kita kena wangi-wangikan masjid. Jadi kena bubuk perfume. Orang yang pergi ke masjid pun kena pakai wangi-wangian, atar ke perfume ke apa ke, dia kena pakailah. Itu untuk supaya masjid itu jadi bau-bau yang harum, kan? Dan diperintahkan juga dalam hadis lain supaya dibersihkan masjid. Jadi masjid ni kena suci daripada kotoran.
Kemudian daripada hadis ini seperti mana yang saya dah beritahu tadi, iaitu nak beritahu tentang akhlak Nabi yang mulia ini. Nabi SAW ni satu orang yang jenis memuliakan orang lain. Jadi tak kira lah orang tu jenis jenis bangsawan, jenis orang yang miskin, jenis orang yang duduk di pedalaman, tetap juga Nabi SAW layan mereka ini dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi SAW juga daripada sini kita boleh tahunya Nabi SAW ni yang berakhlak lembut. Kalau setengah-setengah orang rasa tak puas hati mungkin tampak dah kot orang ni kan. Mungkin lepuk dah, sepak dah apa semua sekali, mungkinlah sampai tahap itu kan. Jadi sini Nabi SAW tunjuk akhlak yang mulia, yang mana Nabi SAW tidaklah sampai tahap itu. Nabi SAW berlembut dengan orang-orang sebegini. Sehingga dalam hadis ada beritahu, seperti mana dalam riwayat Bukhari ada tambahan lagi daripada hadis ini, yang mana si Arab Badui ini setelahnya sahabat-sahabat herdik dia, marah dia, Nabi pula memuliakan dia, dia pun doa. Si Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammad. Ya Allah, rahmatlah aku, kasih belahlah kepada aku dan juga Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Dan janganlah bagi rahmat kepada seorang pun yang bersama dengan kami sekarang ni. Jangan. Jadi sampai dia doa gitu. Tapi Nabi SAW lari lah. Sebab pada tu tak boleh lah gitu. Doa-doa kebaikan lah. Jadi sinilah nak beritahu, bila kita buat akhlak-akhlak yang tak baik kepada orang lain, lebih-lebih lagi orang yang jahil, akibat dia pun akan doa dengan cara yang jahil juga. Dan dia doa, kadang-kadang dia doa tu betul tak dapat kebaikan lah pada kita. Walaupun mungkin tak akan kenanya keburukan kepada kita, tetapi kebaikan lah tak dapat. Kalau kita buat baik, paling kurang pun dia ada doa benda-benda yang baik-baik. Kalau dia tak doa pun, Allah Ta'ala tetap balasnya perbuatan baik kita kepada orang itu. Dan daripada hadis ininya nak beritahu jauhnya pandangan Nabi lah. Jauhnya pandangan Nabi, pengetahuan Nabi SAW tentang tabiat manusia. Mana Nabi SAW ni Allah Ta'ala bagi satu orang yang kecerdasan akal lah. Jadi keadaan masyarakat, tak kira yang jenis macam mana pun kedudukan dia, darjat dia di sisi masyarakat, maka Nabi SAW faham dengan mereka itu. Sebab tu kalau kita tengok hadis, kadang-kadang hadis soalan yang sama sahabat tanya kepada Nabi, Nabi jawab benda tu, contoh. Kemudian orang lain bila bertanya Nabi soalan yang sama, Nabi jawab dengan jawapan yang lain. Maka sini nak beritahu Nabi SAW memahaminya ke tabiat masyarakat. Mana dia peka lah dengan keadaan-keadaan masyarakat. Sebab tu kita sebagai ketua, orang yang alim dan sebagainya, kita kena bila kita nak buat teguran kepada orang ramai, maka kita kena faham juga dengan tabiat manusia. Mana tak perlulah kita keras sangat sampai nak suruh orang itu terima semua sekali apa yang kita nak beritahu. Tidak semua perkara yang kita nak sampaikan itu orang boleh terima sekaligus, kan? Maka kita nak ajar kepada dia tu, kita kena ajarlah perlahan-perlahan. Seperti mana saya selalu ajar kepada pelajar-pelajar saya beritahu benda mudah je. Kita nak ajar masyarakat, masyarakat ni yang jahil banyak, kan? Kalau kita belajar, tentulah kita ni banyak sikit ilmu daripada mereka. Banyaklah sikit, kan? Nak kata banyak sangat, tidak, banyaklah sikit daripada mereka. Maka kita nak dakwah mereka seperti mana nak dakwah diri kita jugalah. Seperti mana nak dakwah diri kita juga. Kita dulu kita terima macam mana? Dulu kita terima agama ni macam mana? Adakah kita terima agama ni sekaligus terus hari ni jadi alim? Tidak, kan? Kita makan masa, semua sekali pun makan masa. Ada masa-masa dia kita jumpa, kita belajar sikit, jumpa, kita belajar sikit, jumpa, kita belajar sikit, barulah kita memahami agama, kan?
Lama-lama Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada kita, faham akidah sunnah, akidah tauhid, dah faham tentang sunnah selepas pada tu. Tengok kadang-kadang keadaan masyarakat, bila kita mengajar tafsir, yang dia sibuk adalah perkara, contohnya nak cerita pasal pasal zat Allah Ta'ala. Sebab benda-benda begitu kadang-kadang masyarakat ni bukan kata pasal masalah akidah itu yang dia perlu tahu. Banyak lagi benda yang dia perlu tahu. Bukan itu saja, kan? Kadang-kadang orang ingat, kalau kita, saya ingat dulu saya mengajar tafsir, orang akan tanya benda sama. Orang yang tanya benda sama, Allah Ta'ala, kamu berfahaman Allah Ta'ala di atas arash ke macam mana? Dia gitu. Dia faham gitu ke kamu? Sampai soalan-soalan itu akan ditanya. Dalam banyak-banyaknya ayat Quran katakan benda tu yang kita nak tanya. Banyak-banyak ayat Quran. Ayat Quran ada beritahu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tu, setiap ayat ke dalam Al-Quran ada beritahu tu. Tidak, setiap surah lah. Tidak. Bila tidak, kita kena berpada-pada lah. Cukup lah sikit yang ni, masa-masa lama-lama kita ngaji sampai baru kita terang. Sebab kita dah beritahu dah dalam Al-Quran, dalam Al-Quran macam tafsir semalam pun dah beritahu yang mana kita kena percaya pada Al-Quran, dan kita nak elak daripada kita berfahaman seleweng daripada Al-Quran, berselisih dengan Al-Quran ini, kita kena banyak tumpukan kepada makna sebenar Al-Quran. Itu je. Yang kita pun perlu tilik benda tu. Sebab tu kadang-kadang kalau siapa-siapa belajar hadis pun kita tumpu kepada lafaz hadis. Begitu juga kita belajar tafsir Quran, kita akan tumpu kepada lafaz ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak tumpu kepada pendapat ulama tu macam mana. Pendapat ulama ni macam mana. Kita tidak bincang itu secara mendalam. Kita tak membincang benda tu secara mendalam, kerana sekiranya kita bincang benda tu secara mendalam, maka kita pengajian kita ni mungkin sampai sini 2-3 ayat tu mungkin dalam seminggu tu bagi satu ayat je lah, duduk belajar. Ataupun kita belajar hadis, seolah-olah satu hadis tu seminggu satu hadis nak bahas. Jadi tak perlulah sampai tahap itu, kalau kita nak bahas, kita sampai pada tempat dia, kita akan bahaskan. Mana benda ni kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Betul, nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Tetapi masyarakat itu jahil tentang Al-Quran ni, kira-kiranya bukan tahap pada ayat tu. Ayat yang mudah-mudah ni pun dia tak faham. Macam mana yang mudah-mudah ni tak faham, nak faham yang payah-payah. Benda yang keliru sampai ke ulama dulu pun keliru. Dah ulama yang besar-besar pun boleh keliru. Kalau orang yang tidak ulama lagi lah keliru. Jadi kita fikir mudah gitulah. Dan bila sampai kepada tempat dia, kita akan jumpa hadis pun banyak cerita pasal apa-apa yang Allah Ta'ala cerita pasal sifat-sifat Allah Ta'ala, kita akan terangkan satu-satu. Bila sampai kepada tempat-tempat dia. Tapi bila tidak sampai kepada tempat-tempat dia, kalau contoh kita bahas hari ni, air mazi, air kencing lah kita bahas hari ni. Mana yang selain pada tu kita tak bahas lah, benda yang berkaitan dengan air kencing je lah. Jadi yang paling mudah sekali biar tahulah air kencing ni nak basuh macam mana, air kencing dulu. Dah kita belajar sekarang ni air kencing, dah takkan kita nak ambil yang belakang terus, yang tengah tu, Kita ambil lah daripada awal-awal yang kita belajar ni, pasal air kencing. Jadi kalau pasal air kencing, kita tengok hadis dia, ada berkaitan dengan hadis dia ni, berapa faedah boleh keluar daripada hadis itu. Jadi yang saya dah keluarkan tadi, lebih kurangnya 4 dah. 4 dah faedah daripada hadis ini yang kita boleh faham daripada hadis ni. Yang paling pentingnya tentang Nabi SAW. Maka kita ni sebenarnya nak kena ikut akhlak Nabi. Nak ikut sunnah Nabi, sunnah Nabi tu akhlak. Akhlak Nabi macam mana? Kita nak tiru yang tu. Antara akhlak Nabi, dia faham dengan tabiat masyarakat. Jadi bila dia nak faham dengan tabiat masyarakat ni, kita kena selalu berfikir. Sebab tu saya suka pendapat Imam Syafi'i dalam perkara ni. Dia ada sebut faliyakul khairah, hadis yang tentang faliyakul khairah aw liyasmut. Hendaklah kamu cakap benda yang baik, mendatangkan kebaikan kepada kamu, mendatangkan pahala. Aw liyasmut, sekiranya tidak maka kamu senyaplah. Hadis ini Imam Syafi'i kata, kalau aku
kalau bercakap ni lah, kalau kita nak bercakap, sekiranya benda tu tak baik, baik senyap. Tu senanglah nak faham kan. Tapi satu lagi pula Imam Syafi'i keluarkan, sekiranya kita tak tahu perkataan yang kita tu sama ada baik ataupun buruk. Okey ke tak okey, dapat pahala ke tak dapat pahala. Benda ni kita tak tahu baik buruk dia. Maka ini juga Imam Syafi'i kata kena senyap. Dan saya suka dengan pendapat ini kerana pendapat ini supaya kita ni sentiasa muhasabah diri kita lah. Sebab kita nak suruh faham orang lain. Faham orang lain ni kadang-kadang Al-Quran tu bukannya susah. Yang susahnya kita nak terangkan. Hadis pun bukan susah. Yang susahnya kita nak terangkan pada orang lain supaya orang lain tu faham. Jadi nak faham seperti mana kita dulu boleh faham dengan pengajian lama mana. Kan? Saya ingat dulu pun dengan belajar pun lama kalau ingat dulu. Ngaji sampai belah-belah tahun. Kemudian ngajar pun sampai belah-belah tahun. Lepas tu itu pun masih lagi kita duduk kaji, oh ni perangai budak-budak gini pula, perangai budak-budak lelaki gini, perangai budak-budak perempuan gini, perangai orang dewasa gini pula. Perangai orang tua gini pula. Sebab biasa kadang-kadang kita pun bergaul semua dengan budak-budak pun kita gaul, pun dengan orang-orang tua pun kita bergaul, dengan orang-orang yang sama umur pun kita bergaul. Dan keadaan masyarakat semua sekali ni, fikir perangai dia tu tak serupa. Tapi bila dibuat kesimpulan sebenarnya nak serupa je, cuma tua muda je. Tapi cara orang tua lah lain sikit. Cara budak-budak ni lain sikit. Budak-budak belasan tahun ni lain sikit. Kalau budak-budak yang tak sampai 10 tahun lain sikit. Kan? Lain lagi. Maka itulah kita kena cuba faham. Dan ini pun kalau kira-kira pun saya sendiri pun duduk jumpa dengan budak-budak ni sentiasa pun kita kadang-kadang macam tak faham juga lagi. Walaupun kita duduk lama dengan budak-budak ni, rasa pun macam tak faham lagi. Walaupun duduk lama, duduk mengajar orang tua pun, rasa macam tak faham lagi. Ada lagi benda-benda yang kita perlu baiki. Maka inilah nak beritahu kehebatannya akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW ni bukan mata-mata dia tu lembut sebarangan. Nabi SAW ni dia peka dengan tabiat masyarakat. Itu pun kita kena belajar dengan kita kena buat selidikan lah. Orang yang belajar kita dakwah gini tak jadi, kita kena dakwah cara lain pula kan. Kalau cara muda, saya ingat dulu cara muda pun sedap kita kan. Kalau awak pernah tengok video-video saya dulu pun sedap-sedap juga kita beritahu ni bidah kan kan. Jadi bila umur pun dah sampai 4 angka ni pun jadi slow-slow sikit lah. Jadi kita pun kena fikir dulu. Nak cakap tapi kena fikir dulu. Kalau umur 20-an dulu lain sikit kita cakap. Umur 30-an lain sikit cakap. Umur 40-an ni lain sikit. Mungkin 50-an lagu lain lagi. Umur 60 mungkin lain lagi. Umur yang selepas pada tu mati dah kot. Jadi gitulah. Nak bagi faham ni payah juga nak faham. Tetapi Nabi SAW ni Allah Ta'ala bagi kepandaian, kecerdikan kan pada dia. Satu orang yang sangat peka, sangat pandainya menilai tabiat manusia. Okay. Kira-kira sahabat ni pun pandai-pandai belakang ni duduk dekat dengan Nabi. Tetapi sahabat-sahabat pun kadang-kadang benda-benda gini pun dia secara kasar juga. Sehingga dalam ayat Quran ada beritahu lakum tu fazan ghalizan lam faddu min hawli. Ya, sekiranya kamu jenis kerahnya lidah kamu kerah dengan mereka, dengan sahabat kamu. Perbuatan tindakan akhlak kamu pun keras dengan mereka. Lam faddu min hawli, niscayanya sahabat-sahabat kamu tu akan lari semua sekali daripada kamu. Lari meninggalkan kamu wahai Muhammad. Jadi ayat tu dituju kepada Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad pun sekiranya dia berakhlak sebaliknya. Dengan akhlak yang keras dari segi lidah, keras dari segi akhlak dia, maka menyebabkan sahabat-sahabat dia sendiri pun akan lari walaupun Nabi Muhammad SAW menceritakan benda yang benar sekalipun. Akan lari. Maka ini kalau kita ambil pedoman daripada ayat ni, tu Nabi pun akan lari orang. Kerana kita bercakap dengan silap dari segi akhlak kita, silap dari segi tutur kata kita, perkataan kita, benda yang kita nak sampaikan benda betul. Betul kan? Tapi lidah kita tu, cara yang kita beritahu tu
menyebabkan orang panggil cekik lah, menyekik sikit. Jadi cekik sikit. Akhlak kita pun buat orang jadi tercengang juga lah, orang jadi orang tu benci lah. Jadi benda tu akan menyebabkan orang tak boleh terimanya ajakan kita. Maka daripada sinilah kita kena belajar lah. Kita semua sekali ni kena sentiasa belajar benda-benda ni. Kita ada anak, kita belajar dengan anak. Kita ada kawan, kita belajar dengan kawan. Kita ada orang tua, kita belajar dengan orang tua. Kita ada mak ayah, kita belajar dengan mak ayah kita macam mana kita nak bertutur kata dengan mereka, nak berakhlak baik dengan mereka. Hasil daripadanya insya-Allah lah, bila sampai kepada masa-masa dia, kita akan jadi matang juga dalam perkara ini. Kemudian ya, hadis ini nak beritahu tentang kencing tu. Orang yang sedang kencing, jangan kita paksa dia supaya dia berhenti. Ini sebenarnya kali memberi mudarat kepada orang yang sedang kencing. Maka janganlah, kalau biasanya benda gini kita tegur anak kita kalau duduk kencing kan, contoh anak kita duduk kencing, dia kencing, kalau anak lelaki lah, jenis anak lelaki, saya pun jadi ada anak lelaki ramai kan, jadi bila kencing tu biasalah budak-budak lelaki dia kencing berdiri ke apa semua, masa dia sedang kencing tu jangan duduk, masa tu janganlah kita heret dia ke suruh dia berhenti ke, hedik dia ke apa ke, kerana benda tu akan memberi mudarat juga kepada dia. Contohnya kalau kita kacau dia sedang kencing, dia akan berhenti kencing tu secara mendadak kan, maka itu mungkin bahaya pula pada kemaluan dia ke, ataupun proses kencing dia ke, ataupun sekiranya kita tarik dia menyebabkan air kencing tu akan jadi serata lagi kan. Kalau dia kencing setempat, maka okeylah. Kalau dia kencing kita tarik dia, maka akan bercucuran dah air kencing tu terpancuk ke mana-mana kan. Saya ingat ada satu orang anak saudara saya ingat dulu, dia kencing. Dia kencing, tak apalah, duduk. Kencing je lah situ. Dah kencing atas kapet, memang basah dah pun. So duduk je lah. Kalau berdiri, dia mercik pula, dia dah duduk je. Lepas selesai apa semua sekali, barulah kita bersihkan. Kan, bersihkan kencing dia. Jadi akhlak-akhlak ginilah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, supaya kadang-kadang kita tak perlu tengok kepada kesalahan dia, tapi kita fikir juga kebodohan dia kan. Benda-benda tu kadang-kadang kita itulah pengalaman yang dia akan rasa, dan mungkin dia akan ingat sampai bila-bila lah kita tunjuk ajar gitu kepada dia. InsyaAllah dia akan ingat sampai bila-bila. Bila dia besar esok pun dia pun ingat balik, dulu kencing tu dibiarkan gitu je kan. Jadi dia pun rasa puas hati, dia pun rasa tak malu bila kita tegur dia ke apa ke. Jadi benda-benda ni ada hikmah yang banyak. Jadi kita pakat-pakat cuba perbaiki cara kita berdakwah kan. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-27. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-fitrah khamsun. Al-khitan wal-istihdad wa qassu syarib wa taqlimul azfar wa natful ibt. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, fitrah itu ada 5. Fitrah itu ada 5. Mana kejadian asal lah, kewajipan asal manusia. Syariat asal. Fitrah ni bentuk syariat asal manusia. Mana syariat daripada awal dulu lagi. Okay? Dalam riwayat lain dia beritahu sunnah. Sunnah. Okay? Sunnah yang dulu, daripada awal dulu. Yang sama sampai sekarang ni. Okay? Ada 5. Yang pertama adalah khitan. Khitan ni orang Melayu panggil bersunat. Berkhitan, bersunat. Okay? Maksud khitan ni mana kita potong lah. Potong, kalau lelaki mana potongnya, cebisnya kulit, kulit kemaluan dia. Kalau perempuan maknanya dirapikan kulit kemaluan dia jugalah.
Jadi itu dia panggil khitan. Itu dia panggil khitan. Kemudian istihdad. Istihdad ni maknanya adalah potong bulu kemaluan. Potong bulu kemaluan. Potong bulu kemaluan ini tak kira kubul ataupun dubur. Kubul dan juga dubur, yang ada bulu di situ, kita potong tu dengan cukur lah. Kita cukur. Kena ingat, kena cukur, bukannya cabut. Saya tak tahu orang Melayu kita ambil kat mana perempuan mesti kena cabut. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu benda tu. Tapi kadang-kadang dia amal juga secara berluasa oleh zaman sekarang ni kan, dia panggil apa? Sweat tu apa dia panggil. Wax ke apa? Wax. Yang mana tarik itulah yang tarik bulu. Yang tarik bulu. Tetapi yang sabit dalam hadis adalah istihdad, iaitu dengan cara cukur. Dengan cara cukur. Jadi cukur ni bulu kemaluan sama ada di kawasan kubul yang depan lah, kemaluan depan, dubur mana kemaluan belakang. Mana yang ada sekitar tu adanya bulu-bulu dicukurkan. Yang ketiga, qasus syarib. Qasus syarib sini rapikan, memendekkan, potong lah. Potong misai. Misai ni dipotong. Mana dipotong ataupun dengan mana dinipiskan misai. Cuma ada dua cara, satu dengan putih-putih nipis, ataupun kita rapikan dengan supaya tak keluarnya misai tu masuk sampai ke dalam mulut, kan. Mana jangan lepas daripada bibir masuk ke mulut lah. Jadi bagi orang lelaki yang lebat misai dia, maka pastikan dia gunting supaya tak masuk dalam mulut.